Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni kita nak... terkali kat revision pula. Okay, hari ni kita nak sambung pembelajaran kita, iaitu kita nak masuk tajuk baru, iaitu bab 4, Matematik Form 4, syllabus baru. Tajuk dia adalah operasi ke atas set. So, untuk tajuk ni, untuk syllabus lama ni dia tajuk yang ketiga. So, dia lebih detail lah untuk syllabus yang lama. Untuk kali ni, dia cut sikit untuk syllabus baru ni. Sebab yang in detail tu dia dah masukkan masa form 1. Sebab tu saya buat senarai ni untuk kita fahamkan balik revision ni untuk term-term yang akan digunakan lah bagi tajuk ni. So, ada 8 term yang saya akan terang sekali. And then, baru kita masuk persilangan set dengan kesatuan set. So, dua benda ni adalah yang paling basic. And then yang ketiga ni yang selalu masuk exam dan student akan confuse sikit bila dia ada masalah dengan basic dua ni. Okay? So, sekarang saya terang dulu term-term ni untuk dijadikan sebagai revision lah. Okay. So, first kita akan belajar dalam tajuk set ni unsur. Unsur ni elemen lah dalam English dia. So, apa benda unsur ni? So, tema dia unsur, elemen. Dia punya simbol adalah E. Macam ni. Ni adalah elemen. So, contoh, teacher bagi satu set. Elemen ni apa? Elemen ni adalah objek bagi sesuatu set tu lah. Contoh, teacher buat set bagi A ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then, bila teacher nak tulis, contoh dia tanya soalan 2 ni elemen tak bagi A. So kita boleh buat 2 elemen kepada A lah. Macam tu. Kalau dia kata 6 elemen tak kepada A. So kita tengok tak ada kan nombor 6 kat sini. Jadi kita akan buat bukan elemen bagi A. So untuk tulis bukan elemen adalah kita tulis E tapi kita garis macam tu. Okay. So, ni adalah konsep elemen. Elemen ni adalah unsur. Unsur dia adalah objek tak bagi set ni atau tak. Alright. And then, yang kedua, bilangan unsur. Bilangan unsur ni senang sahaja. So, saya tulis kat bawah ni. Bilangan unsur. Iaitu number of element lah. So, kalau number of element ni, bilangan unsur, kita tengok ada berapa je dalam ni. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara penulisan dia macam mana? Cara penulisan dia kita akan buat NA bersamaan 5. Bilangan bagi unsur set A adalah 5. Macam tu. So kalau you nampak NA, sebenarnya dia adalah bilangan. Ni akan digunakan masa kita nak cari bilangan subset nanti. So you kena tahulah macam mana nak cari bilangan unsur nanti. Okay. And then yang ketiga, gambar rajah Venn. Okey, yang ni yang selalu ada dalam set, iaitu gambar rajah Venn. Venn diagram. Saya tulis in English kat sini, senang sikit. Venn diagram ni apa? Venn diagram ni adalah perwakilan yang kita guna untuk lukis set. Kita nak wakilkan set menggunakan Venn diagram. Selalunya kita akan guna dalam bentuk 4 segi atau bulat. Contohlah, teacher bagi yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 kan. So, Venn diagram ni dia selalunya akan gabungkan 2 set lah. Jadi, kita akan lukis lah dalam ni. Guna bulat ke, 4 segi ke, nanti kita akan tengok in detail lah. And then, nombor 4. Set semester, iaitu universal set. Set semester. So, untuk universal set ni, lambang dia adalah macam E ni, tapi ada lengkoi-lengkoi sikit. Huduhnya. So, lebih kurang macam tu dia punya lambang. Universal set ni apa? Universal set ni adalah semua set yang kita tengah discuss. Contoh-contoh. Dia kata set semester adalah dari nombor 1 sampai 10. Macam tu. So, sekarang kita boleh buat perwakilan dia. Macam tu. Bersamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, teacher tengah nak tunjuk dia punya perkaitan And then, tiba-tiba dia kata set A adalah nombor genap.
So nombor genap dari 1 sampai 10 je lah, sebab total keseluruhan bagi set semester dia adalah 10 nombor ni je. So sekarang dia punya A ni adalah 2, 4, 6, 8, 10 kalau nombor genap. Okey, dia akan ambil dari set semester ni je. So bila kita nak lukis Venn diagram, okay, saya tengah kaitkan ni. So bila kita nak lukis Venn diagram, contohlah saya lukis macam ni. Okey, saya akan buat semester ni dekat luar sebab dia semua sekali. Okey, bila semua sekali, saya lukislah dulu A ni, iaitu A punya set ni ada 2, 4, 6, 8, 10 kan. So saya lukis kat sini 2, 4, 6, 8, 10. Oh, kecilnya. So dalam ni ada 2, 4, 6, 8, 10 lah. Balance dia, kita dah ambil 2, 4, 6, 8, 10 kan. Balance dia yang lain, kita lukis kat luar lah. 1, 3, 5, 7, 9. So dia macam tu. Okay, dalam satu Venn diagram boleh jadi dia letak ada 1 set ke, 2 set ke, 3 set ke. Yang tak termasuk apa-apa, yang balance tu akan berada di luar lah. Dia macam universal set. Kita akan ada universal set tu. Okay, and then kita dah belajar unsur, bilangan unsur, gambar raja Venn, set semester. Okay, set kosong. Untuk set kosong, okay, yang ni student selalu confuse sikit. Nombor berapa ni? Nombor 5. Set kosong, empty set. Dia punya simbol adalah macam ni, macam V ni. Okay, ni kita panggil set kosong. Set kosong lagi satu, cara mewakilkan dia adalah macam ni. So dia beza tau. Kalau student selalu confuse dengan yang ni. Yang ni ada elemen dia. Elemen dia adalah kosong. Yang ni tak ada elemen apa-apa. Sebab tu kita panggil dia set kosong. So ni salah. Okay, set kosong adalah sama ada kamu lukis yang dalam bentuk V ni ataupun dalam bentuk kosong je terus dalam ni. Jangan letak apa-apa. Okay, so ni set kosong. And then subset. Okay, yang ni subset. Subset ni English dia subset, BM dia pun subset. So dia punya lambang adalah macam ni. Dia macam elemen tapi dia tak ada tengah-tengah yang E ni. Dia macam ni. So subset ni apa? Subset ni bila kita ada 2 set, set yang pertama tu semua elemen dia adalah sama dengan set yang kedua. Maksudnya bukan sama lah, dia ada semua dalam tu. Contoh-contoh, saya tulis A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so bila kita tengok kat sini, perasan tak? A ni 1, 1, 2, 2, 3, 3. Semua elemen unsur dalam A adalah ada dalam unsur dalam B. Jadi kita panggil sekarang A adalah subset kepada B. A adalah subset kepada B. Okay, jadi untuk subset ni macam mana kita nak lukis dia? Kalau dalam Venn diagram perwakilan, dia macam pregnant. Macam tu. Sebab apa? Sebab elemen dia dah ada dekat dalam badan B ni. So B ni dekat luar sebab dia banyak kan. And then kat sini A lah. So kita buat macam tadilah, kat sini 1, 2, 3. So kita dah lukis 1, 2, 3. Luar ni adalah 4, 5. Dia macam tu. So konsep subset ni dia macam mengandung. Dia ada dalam tu. Okay, so semua dia punya elemen kena ada dalam yang B ni. Okay, so ni subset. And then nombor 7. Nombor 7 adalah bilangan subset bagi sesuatu set. Okay, yang ni jarang disebut, tapi saya terang juga. Bilangan subset bagi sesuatu set. Bilangan set bagi sesuatu set. Okay, contohlah. Teacher kata, teacher ada set A ni, A, B. So sekarang dia suruh senaraikan bilangan subset. Bilangan subset bagi set A ni. So macam mana? First kita kena tahu dulu. Okay, ada berapa dalam ni? Kita boleh dapat subset. So subset ni kan yang tadi yang kecil-kecil ni, yang dia akan mewakili set yang besar ni. So sekarang ni kita nak tahu bilangan subset dia, ada formula. Formula dia untuk tahu bilangan adalah 2 kuasa N. So 2 kuasa N. N ni apa? N ni adalah bilangan unsur bagi set yang kita nak
Nyatakanlah subset dia. So sekarang ni adalah A lah. So bilangan unsur dia ada berapa? Ada 1, 2. Ni yang teacher kata kamu kena tahu bilangan unsur dia berapa. So bilangan unsur bagi A adalah 2. Jadi untuk tahu bilangan subset bagi set A ni, kita akan guna formula 2 kuasa 2. Dia ada 4 subset. So macam mana kita nak tulis subset tu? Okey, ingat konsep subset balik. Konsep subset adalah set yang lagi kecil daripada subset ni lah, tapi dia mewakili yang dari yang besar ni diwakilkan dia kecil. So sama, tapi dia lagi kecil. Macam tu. So contoh kat sini AB kan. So dia punya subset set adalah first adalah AB. Okay, AB adalah subset kepada AB kan, sama. So kita boleh tulis. And then lagi A. Sebab dia lagi kecil kan. So dia termasuk dalam AB ni. And then lagi kita boleh buat B. Okay, so kita dah ada 3 dah. Kita ada 4 sekarang ni. Kita nak 4. And then the last one adalah empty set. So ni jawapan dia. Empty set adalah subset bagi ke semua set. Okay, so empty set ni kalau kamu tak ingat kan, kamu salin balik AB. Then empty set. 2 ni mesti, maksudnya diri dia sendiri dengan empty set. Mesti adalah salah satu dari bilangan subset lah bagi sesuatu set. Then kita kena asingkan lah. Okay. So ni adalah konsep bilangan subset. And then the last one, set pelengkap. Before kita masuk untuk tajuk yang betul-betul form 4. So untuk set pelengkap ni dalam English dia adalah complement set. Saya save Farha, nanti saya post balik. Tapi saya pun risau juga ni. Tadi internet saya pun buat hal. Hopefully you guys nampak clear lah yang saya terang ni. So untuk set pelengkap ni adalah complement set. So contohlah, kita dah faham konsep universal set. Universal set contohlah teacher tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kena ada empty set tu. Yes, empty set ni adalah ni. Kalau dia tanya bilangan subset bagi sesuatu set, so kita cari dulu bilangan dia. And then kalau dia suruh senaraikan, mesti ada empty set. Empty set ni adalah subset bagi semua jenis set. Apa-apa pun set, mesti ada empty set dalam tu. Okay. So ni sekarang set pelengkap. Jadi untuk set pelengkap ni, contohlah saya buat 1, 2, 3, 4, 5 bagi universal set semester. And then saya buat A bersamaan 1, 2, 3. So sekarang dia suruh nyatakan set pelengkap. Okay, first cara nak tulis untuk set pelengkap, dia ada ni macam titing, ada koma sikit kat atas tu. Ni kita panggil set pelengkap. Dia punya lambang nak tulis. Set pelengkap ni apa? Set pelengkap ni adalah unsur yang selain daripada A. Sebab sekarang ni kita buat titing selain. So sekarang ni selain adalah 1, 2, 3 kan. So kat sini 4, 5. So ni set pelengkap. Yang paling senang you nak faham lah. Ini konsep dia. So okay, nanti saya set Nurin untuk video ni. Mas saya akan set, InsyaAllah. Okay. So jangan risau. Tapi cuma bila you join live ni, you boleh tanya live lah. Malam ni pun saya rasa memang ada masalah sikit. Okay. So sekarang ni revision term kita dah buat 8 term yang penting. Dan saya masuk yang untuk form 4 punya, yang betul-betul form 4, which is persilangan set dengan kesatuan set. Saya nak masuk 2 ni. Dan esok kita nak buat banyak soalan untuk gabungan, operasi gabungan. Okay. So untuk persilangan set ni apa? Dalam English dia adalah intersection of set lah. Iaitu, saya ambilkan lain lah. Apa pula ini? Okay. Persilangan set. Ini baru kita masuk yang form 4 punya. Tadi revision je. Okay, so untuk persilangan set, apa benda? Persilangan set ni bila set yang kita tengok tu ada persamaan. Okay. So saya tengok kat sini persamaan lah. Okay, saya tulis persamaan je. Keyword dia je. Dan bentuk dia adalah
macam ni. So dia lebih kepada dan, and. Ayat dia akan guna perkataan dan. Dan ni lambang dia. Kalau saya nak ingat, saya ingat N, huruf N. So maksudnya dan lah N. Okay, so dia akan tengok persamaan bagi sesuatu set. Jadi contoh, cikgu tulis kat sini A 1, 2, 3, 4. And then set B pula 4, 5, 6. Jadi kat sini perasan tak ada satu nombor yang sama, iaitu nombor 4. Okay, so bila kita nak lukis gambar rajah ni, kita akan buat set A. Saya lukis set A dulu. So kat sini ada, yang sama ni saya takkan tulis lagi. 1, 2, 3 kan. And then set B, saya bagi kena sebab dia ada persamaan. Bila ada persamaan, dia akan share. So untuk set B, saya tak tulis lagi yang sama. Saya tulis 5, 6. Yang mana yang sama, saya akan tulis dekat tengah-tengah ni, iaitu 4. Okay, so jangan lupa buat titik-titik ni tau. Titik-titik ni melambangkan dia adalah elemen bagi set tersebut. Kalau kamu tak buat titik, nanti dia anggap kamu macam buat nombor, bilangan unsur. Okay, so kat sini kalau dia suruh lorekkan kawasan persilangan set, so kat sini lah. So jawapan dia adalah 4 lah. Kalau dia minta A dan B, macam tu. Kalau dia minta nombor, kita akan cakap dia 1 lah, iaitu 1 je ada elemen dalam ni. So elemen dia adalah 4, macam tu. Okay, ni adalah konsep persilangan. So kalau saya bagi lagi satu contoh. Contoh kedua, sebelum saya masuk lagi satu subtopik. So contoh kedua, kalau saya bagi A, elemen dia adalah A, E, I, O, U. Okay, and then elemen B adalah E, O, U. Okay, saja nak kelirukan you guys. Saya nampak ni, E, O, U, U. Nampak tak ni konsep apa? Bila semua elemen B ada dalam elemen A. So ni kita panggil sebagai, yang kita buat tadi, subset. Saya saja. So bila subset, kita akan buat B subset kepada A. Yang mana yang besar tu kat belakang. B ni dia akan duduk kat depan lah sebab dia kecil. Jadi bila kita nak lukis, saya lukis B dulu B ada E, O, U kan. E, O, U. Ni adalah B. Then balance dia, beranak ni, dia paling besar ni adalah A. So yang tak ada lagi, A dengan I. Macam tu. Okay, so ni adalah konsep subset. Saya just nak tunjuk je berdasarkan yang tadi. So kalau you tengok balik persilangan set ni, kita tengok yang sama. Subset ni adalah kita masukkan macam ni. Okay, and then yang kedua, kesatuan set. Okay, kesatuan ni yang paling senang. Saya rasa kalau masuk exam, yang ni lah yang paling senang, kesatuan set. So kesatuan set ni apa? Union of set. Kesatuan set. Okay, untuk kesatuan set, you kena fikir kesatuan kan, dia bersatu, union. Dia huruf U. Kalau tadi kita guna huruf N, so sekarang kita nak guna huruf U. So bila bergabung ni, dia lagi senang. Sebab apa? Sebab dia gabungan je. Contohlah, saya buat A, set dia macam tadi juga. 1, 2, 3, 4. Mesti dalam curly bracket kalau set. And then B, saya buat sama macam tadi, 4, 5, 6, 7.
Okay, so first, saya nampak bila kita nak buat mewakili Venn diagram, gambar rajah Venn, kita mesti kena tengok yang sama. Okay, so kat sini saya tengok sama 4, so saya lukis yang sama akan duduk kat tengah, which is kat sini adalah 4. And then kat sini A, kat sini B. A dia adalah 1, 2, 3. And then B dia adalah 5, 6, 7. Okay, so sekarang kalau soalan dia, okay, saya buat sekali revision yang tadi. Dia kata A bersilang dengan B. So kalau dia minta bersilang, jawapan dia 4 lah, macam ni. Okay, kalau dia minta A bersatu dengan B, bila bersatu, dia akan gabung semua sekali elemen yang wujud. So kat sini semua ini maksud bersatu. So bila jawapan dia kita nak tulis macam mana? Kita gabung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini contoh soalan A, ni contoh soalan B. Nampak tak perbezaan dia? Dia tak payah cari dah yang sama, dia gabung terus benda-benda, elemen-elemen yang ada dalam set-set ni. Tapi tak payah tulis 2 kali, maksudnya sekali je kita tulis 4 ni. Okay, kalau contoh C ni soalan dia bilangan, A intersect B. Kalau bilangan, kita tengok sini ada 1, so jawapan dia 1. And then D, bilangan bagi A bersatu dengan B, A union B. So kat sini kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 lah. Senang je kan? So ni adalah konsep yang paling asas. Alright. So untuk bab ni, saya harap korang dah faham konsep persilangan dengan konsep kesatuan, iaitu intersection dengan union. So that nanti esok kita boleh gunalah untuk gabungan operasi set ni. Gabungan operasi set ni selalunya dia akan involve dengan persilangan, kesatuan dengan pelengkap yang tadi saya guna, mana tahu tadi tu pelengkap yang kita buat komplement kan, yang ada atas tu. Di mana pula? Saya tak tahu saya letak mana dah. Ni set pelengkap ni. Selalunya dia akan gabung union, intersection dengan yang ni, pelengkap. Okay, so esok insyaAllah kita buat banyak soalan nombor 3 ni. And then siapa yang belum join Telegram, boleh join supaya nanti teacher boleh bagi soalan, you guys boleh buat, dan nanti kita boleh discuss masa live. Alright, so sampai situ sahaja. InsyaAllah esok kita buat lagi kelas. Saya buat sebab COVID-19 kan, so saya tak ada kelas malam, jadi saya boleh buat malam-malam ni. Kita boleh discuss sama-sama. Boleh ajakkan kawan yang lain. Okay, so sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Stay safe semua, jaga diri. Bye.